Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke kelas Cikgu Fik Zakaria. So, hari ini kita akan sambung topik sifat cahaya iaitu 5.2 pantulan cahaya. Pantulan cahaya. Okey, so untuk topik ini anda akan belajar 5.2.2. Okey, memerihalkan kegunaan pantulan cahaya dalam kehidupan seharian. Apakah itu pantulan cahaya? Jom ikut cikgu. Okey, tahukah anda pantulan cahaya berlaku apabila cahaya dari suatu objek dipantulkan? Macam mana tu? Nanti kita akan tengok dekat tangan cikgu ada cermin. Apa kaitan cermin? Jom. Okey, jom kita tengok apakah fenomena pantulan cahaya yang kita biasa nampak tapi kita tak tahu itu adalah fenomena pantulan cahaya. Okey, gambar yang pertama kita dapat lihat ialah bulan. Okey, adakah anda tahu bulan bukan salah satu sumber cahaya? Bulan tiada cahayanya sendiri. Tapi kenapa malam-malam dia terang ya? Okey, macam mana dia boleh ada cahaya terang? Kita boleh nampak malam-malam. Cuba tanya mak awak, betul ke bulan ni tak ada cahaya? Ke cikgu tipu awak ni? Okey, cuba tanya mak. Okey, cikgu bagi 5 saat. 1, 2, 3, 4, 5 dah habis. So, apa jawapan mak awak? Okey. Sebenarnya bulan dia tak ada cahaya. Bulan hanya memantulkan cahaya daripada matahari ke arah bumi. Itu yang kita nampak terangnya lah bulan pada waktu malam. Tapi bila waktu siang, bulan pergi mana? Bulan masih berada di atas langit. Cuma cahaya matahari terlampau terang. Maka kita tak nampak bulan. Tapi kalau awak tengok langit dalam sebelum pukul 7, insyaAllah awak masih nampak lagi bulan di langit. Tapi tengah hari dia tak nampak. Sebab cahaya matahari terlampau terang. So, awak tahu hari ini bahawa bulan tiada cahaya. Bulan hanya memantulkan cahaya matahari ke arah bumi. Itulah kenapa dia kelihatan bercahaya. Okey? Okey, fenomena pantulan cahaya yang biasa anda alami. Okey? Tengok muka dan wajah anda di cermin. Sikat rambut tengok cermin. Pakai tudung tengok cermin. Hampir setiap masa anda akan tengok cermin. Tapi macam mana anda boleh lihat wajah anda sendiri di cermin? Okey, sekarang anda bayangkan anda dalam bilik. Okey, anda di hadapan cermin. Cuba tutup lampu. Ada tak wajah anda di cermin? Tak nampak kan? Cuba buka lampu pula. Okey, macam mana boleh ada wajah anda di cermin? Kerana cahaya lampu tersebut yang menyinari anda akan dipantulkan ke arah cermin. Dan cermin pula akan memantulkan imej yang terbentuk tersebut ke arah mata anda. Itu yang anda boleh nampak wajah anda sendiri di cermin. Sama konseplah juga dengan imej yang terbentuk di permukaan logam. Okey, cahaya yang menyinari anda tu akan dipantulkan ke arah besi atau logam. Okey, kemudian logam atau besi tu tersebut akan memantulkan imej yang terbentuk di sudu lah contohnya kan, ke arah mata anda. Itu yang anda boleh nampak kan betapa besarnya kuasa Tuhan. Boleh menyebabkan anda boleh melihat diri sendiri hanya dengan menggunakan cermin. Fenomena yang seterusnya, imej yang terbentuk pada permukaan air. Sama juga konsepnya. Cahaya matahari akan menyinari pokok dan dipantulkan ke arah sungai. Sungai tersebut pula akan memantulkan imej pokok tersebut. Kalau anda nampak tu maksudnya imej tersebut dipantulkan ke arah mata anda. Itu yang anda boleh nampak pokok di dalam sungai. Bukan pokok dalam sungai. Okey, masa untuk menjawab soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Okey, jom kita perhatikan gambar ni. Gambar apa ni? Gambar lampu suluh. Okey, gambar lampu suluh ni anda tengok yang cikgu tunjuk ni. Ini adalah bahagian berkilat pada lampu suluh. Kenapa kena ada? Cuba fikir. Cuba tanya mak. 5 saat. 1, 2, 2,5, 3, 4, 45, 4,5, 5 saat dah selesai. Kenapa?
Okey, kerana bahagian berkilat pada lampu suluh ni akan menyebabkan kecerahan cahaya yang terhasil akan bertambah. Okey, cuba anda perhatikan ni mentol dalam ni. Mentol ni akan mengeluarkan cahaya, betul? Tapi dengan kehadiran bahagian yang berkilat ni akan menyebabkan cahaya mentol tersebut dapat dipantulkan dan kecerahan cahaya mentol tersebut akan bertambah. Nampak tak? Setiap bahagian pada objek-objek yang kita cipta ada fungsinya. Okey, jom tengok kegunaan pantulan cahaya. Ada banyak, antaranya cermin cembung. Cermin cembung ni biasa kita lihat kalau dekat atas jalan, dekat selikur-selikur tajam. Ataupun dekat pasar raya seperti Natina Speedmart, kan? Kita boleh nampak diletakkan di penjuru-penjuru kedai. Kenapa? Sebab dapat memudahkan, kalau dekat Speedmart tu kedainya kecil kan. So, cashier boleh nampak apa yang berlaku di penjuru kedai. Kerana kadang-kadang CCTV tu dia tak cover bahagian penjuru kedai. Okey, manakala di jalan raya pula cermin cembung diletakkan kerana untuk mengelakkan kemalangan. Sebab cermin cembung ni dapat memantulkan cahaya dari objek yang terlindung ke mata kita. So, dapatlah mengelakkan kemalangan. Sebab kita kadang-kadang kita tak nampak kan. Kalau kita tengah pusing kat selikur tajam tu, kita tahu apa yang berada di hadapan kita. So, cermin cembung ni akan membantu kita untuk melihat objek yang terlindung ke mata kita. Seterusnya, fungsi yang kedua, cermin muka tadi lah. Kita boleh lihat wajah kita kerana cermin tersebut akan memantulkan cahaya dari muka ke mata kita. Okey, kegunaan seterusnya. Siapa yang selalu pergi jumpa Dr. Gigi pernah tengok lah. Ini adalah namanya cermin pergigian ataupun dental mirror. Okey, cermin pergigian ni fungsi dia untuk memantulkan cahaya dari gigi supaya doktor gigi tersebut dapat lihat keadaan dalam gigi kita dengan lebih mudah. Kan? Itu yang kenapa dekat atas mata kita tu kalau masa jumpa doktor gigi terangnya lah cahaya. Sebab cahaya tersebut akan mantulkan cahaya ke gigi kita dan gigi kita pula akan mantulkan cahaya tersebut ke arah cermin pergigian. Okey, gambar yang seterusnya ni ialah namanya periskop. Biasa terdapat di dalam kapal selam. Okey, kapal selam kan dia berada dalam laut. So macam mana nak tahu apakah keadaan di luar? Okey, so mereka akan gunakan periskop. Okey, jika anda perhatikan gambar ni, okey, ada dua hujung. Okey, hujung yang pertama berada dalam kapal selam tersebut lah. Okey, so mata kita akan lihat di hujung yang pertama yang bawah tu. So yang hujung yang lagi satu tu boleh lihat apakah keadaan yang berlaku di luar. Okey, di dalam periskop diletakkan dua cermin yang akan memantulkan cahaya dari objek yang terhalang ke arah mata pemerhati. Jika anda perhatikan anak panahnya, anak panah tersebut, so ini adalah cahaya dari luar, akan dipantulkan ke cermin yang pertama dan cermin pertama tersebut akan memantulkan cahaya ke arah cermin yang kedua dan seterusnya dipantulkan ke arah mata kita. Nampak tak? Dengan teknologi pantulan cahaya ni, orang dalam kapal selam dapat melihat apa yang berlaku di luar tanpa membuka pintu kapal selam. Okey, gambar rajah sinar. Okey, gambar rajah sinar ni sangat penting sebab cikgu nak anda ingat kerana anak panah ni memang anda perlu tahu kerana kejap lagi ada soalan kena lukis gambar rajah sinar ni. Okey, jom kita tengok gambar rajah sinar. Okey, gambar rajah sinar ini ada sinar tuju dan juga sinar pantulan. Okey, apa maksud sinar tuju? Ialah cahaya yang tuju pada permukaan cermin. Cahaya itu tak kisahlah cahaya lampu ke, cahaya matahari ke, akan dituju ke permukaan cermin. Dan cermin akan memantulkan cahaya, namanya sinar pantulan. Okey, sinar pantulan ialah cahaya yang dipantulkan dari permukaan cermin. Tak kisahlah permukaan cermin ataupun sebarang permukaan yang licin dan rata. Okey, itu yang awak boleh nampak muka awak dekat sudu, dekat cermin kereta, kan, dekat badan kereta. Kerana permukaannya licin dan rata.
Okey, tibalah ke bahagian tugasan. Okey, untuk tugasan, okey, pertama sekali bagi yang ada buku aktiviti, buku mesra digital, sains tu, okey, cikgu nak anda buat muka surat 49. Bagi yang tiada tertinggal kat sekolah ke tak beli lagi, okey, tolong buat soalan muka surat 110, nombor 9 sahaja dalam buku teks. Jangan lupa tulis tarikh dan hari. Jangan lupa buat ya. Dah tamat dah kelas kita. So, hari ni kita belajar pantulan cahaya. Okay, so anda perlu ingat pantulan cahaya ada beberapa fenomena penting. Okay, seperti kita boleh lihat wajah kita di cermin. Okay, kemudian ada beberapa kegunaan pantulan cahaya seperti tadi periskop untuk tentera-tentera laut di dalam kapal selam. Kemudian fungsi seperti cermin cembung untuk mengelakkan berlakunya kemalangan. Okay, untuk doktor gigi, okay, untuk merawat gigi anda supaya dengan pantulan cahaya dapat membantu doktor gigi tersebut melihat keadaan gigi anda dengan lebih mudah. So, jangan lupa buat tugasan. Okey, kerana jika anda buat tugasan, anda lebih faham sebenarnya apa yang kita telah belajar hari ini. Sampai kita jumpa lagi. Jangan lupa klik subscribe yang warna merah tu. Kalau warna merah lagi, tukarkan kepada warna kelabu. Kalau dah warna kelabu, jangan tekan lagi. Nanti anda tak tahu ada video-video cikgu yang baru. Okey, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.